Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fik. Syukur kehadrat ilahi dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis hari ini, insyaAllah. Alhamdulillah, okay. Jam 12.30 tengah hari bersama kita dalam slot bacaan hadis, insyaAllah. Okay, jadi saya ucapkan mana yang dah hadir, mana yang dah join ke dalam slot bacaan hadis hari ini. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan Alhamdulillah. Baik. Jadi saya ucapkan selamat datang. Yang baru join, insyaAllah. Waalaikumsalam Kak Nurul Ain. Silakan masuk, selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Encik Syahidah, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Baik. Okey. Alhamdulillah, syukur kita dapat lagi bersama. Walaupun hari ni hari Ahad, tetapi kita kena terus bersemangat. Okey, insyaAllah. Jadi saya ucapkan selamat tengah hari dan juga selamat salam hari Ahad, insyaAllah. Jadi siapa yang bercuti hari ni, saya ucapkan selamat berehat, insyaAllah. Dan sesiapa yang bekerja pada hari Ahad, jadi saya ucapkan juga selamat bekerja, insyaAllah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam Encik Salim Agus, Encik Ikhwan. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan, insyaAllah. Baik, yang dah hadir macam biasa boleh tolong saya sharekan live ni, boleh? Okey, tolong saya, kita pakat-pakat sama-sama kita sebarkan kebaikan, insyaAllah. Okay, saya nak tanya khabar. Hari ni sihat? Semua sihat ke, insyaAllah? Okay, boleh dengar ke suara saya? Jelas tak suara saya? Cuba komen. Okay. Sihat atau tidak hari Ahad hari ini, insyaAllah. Saya doakan semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Berada dalam keadaan sihat di samping keluarga tercinta, insyaAllah. Semoga Allah kurniakan kesihatan, Allah kurniakan keselamatan kepada kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungan, di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, insyaAllah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fauzia Ismail, silakan masuk. Kak Suzana, silakan masuk. Okey, Kak Sarah Sabtu, silakan masuk. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih yang dah komen jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, terbaiklah Cik Saleh Syida dah share kerana Allah Ta'ala terbaik. Mantap, laju. Yang lain jangan lupa, okay, tekan button share. Laju cepat. Ramai yang dah share ni. Jadi takkan kita nak tengok orang buat kebaikan saja. Takkan kita nak tengok orang pakat-pakat share, pakat-pakat amalkan, sebarkan kebaikan. Jadi kita nak jugalah rebut peluang tu, betul tak? Kita naklah juga rebut peluang saham akhirat ni. Okey, jadi pakat-pakat tekan button share cepat-cepat, okey. Alhamdulillah, terbaik. Kak Fauziah pun dah share. Lajulah, mantap semuanya. Okey. Waalaikumsalam Kak Naima, Kak Roslina. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, sihat, syukur, alhamdulillah. Okey, jadi hari Ahad, hari ni ada apa-apa urusan? Ada apa-apa urusan, insyaAllah saya doakan semoga segala urusan tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan oleh Allah. Semoga urusan itu dapat diselesaikan dengan mudah oleh Allah, insyaAllah. Okay? Dan semoga Allah selesaikan segala keperluan kita, ya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tak kisah urusan susah ke, urusan senang, urusan kecil ke, urusan besar, insyaAllah kita doa sama-sama moga Allah permudahkan segala urusan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur Aisyah. Okey. Kak Aisyah Azman, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah yang sihat, syukur. Okey. Terbaik Kak Fuziah dah share. Kak Cik Syarifah, waalaikumsalam, silakan masuk. Kak Hamidah, Encik Salim Agus pun dah share. Mantap, terbaik. Baik, terima kasih banyak-banyak mana yang dah share. Mantap, laju lah. Okey, yang lain yang belum share jangan lupa, okey, laju-laju tekan button share, insyaAllah.
Okay, Waalaikumsalam Kak Rostila, Kak Rosna dari Sekundai Johor. Ada penonton dari Johor. InsyaAllah silakan masuk, ahlan wa sahlan. Okay, yang baru join, yang baru hadir, silakan masuk dalam solat bacaan hadis hari ini, insyaAllah. Baik, jadi sebelum kita mula bacaan hadis, jomlah sama-sama kita pakat-pakat. Kita nak basahkan lidah sama-sama. Nak basah macam mana tu Ustazah? Nak minum air ke? Kita basahkan lidah dengan berzikir. InsyaAllah sama-sama kita zikir hari Ahad, boleh? Waalaikumsalam Kak Zalifa, Kak Hayati, silakan masuk. Kak Aisyah Asman dari Kedah. Ahlan wa sahlan. Ada orang utara kat sini. Okay, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, ahlan wa sahlan, insyaAllah saya ucapkan selamat datang dan selamat tengah hari. Okay. Terima kasih yang dah share. Kak Hayati dah share. Mantap, terbaik. Terima kasih. Okay, laju-laju tekan button share. InsyaAllah sama-sama kita sebarkan kebaikan. Moga-moga niat kita ikhlas kerana Allah Ta'ala. Niat kita ikhlas, kita nak ajak orang buat kebaikan. Okay. Kalau dari segi kita tekan button share tu kan, kita tak tahu orang tekan ke tak kita share ni, link kita share ni. Tak apa, itu kita letak belakang. Itu kita letak belakang, sama ada orang share, orang tekan ke tak link yang kita share. Yang penting niat kita. InsyaAllah niat kita share, niat sama-sama kita sebarkan kebaikan kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat kita share ni, rezeki dikurniakan dengan melimpah ruah. Sentiasa mengalir rezeki kita macam mana mengalirnya air zam-zam yang tak henti-henti. Masya Allah, mudah-mudahan. Okay, semoga dengan berkat kita share ni, okay, kita share kebaikan, semoga kebaikan yang lain datang dekat kita. Kita tak tahu rezeki Allah tu bentuk macam mana. Macam-macam bentuk ada rezeki Allah, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Jadi yang pentingnya kita kena niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Terbaik. Okay, hari ni kita masuk dalam solat bacaan hadis. Kita masuk dengan penuh bersemangat. Kita nak baca hadis, kita nak sama-sama tengok kisah-kisah Nabi dengan penuh semangat, insyaAllah kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah, semakin upgrade kita punya amalan. InsyaAllah. Terbaik semuanya. Mantap hari ni. Okay. Jom kita zikir sama-sama, boleh? Kita zikir dahulu sebelum kita mulakan solat bacaan hadis hari ni. InsyaAllah, jom. Baik, tarik nafas. Duduk dalam keadaan yang selesa. Kita selawat, kita berzikir dengan penuh semangat, insyaAllah. Baik, 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Puas tak? Puas hati tak? Dah berzikir ni? Macam tak puas je. Macam tak seronok je, tak puas je. Jom kita zikir lagi satu kali round. Okay, jom lagi satu kali round, boleh? 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Syukur dapat lagi kita berzikir satu hari ni. Subhanallah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Kak
Irni. Betul ke saya sebut? Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Siapa yang memberi salam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Umi Syuhada, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang baru hadir dalam solat bacaan hadis insya-Allah hari ini. Baik. Jadi dalam solat bacaan hadis hari ini kita nak sama-sama share tentang apa? Kita nak sama-sama share tentang apa? Masya-Allah. Okey, jom. Nampak tak? Hari ni tak ada hadis. Jadi hari ni kita nak story time. Okey, kita nak story mori. Wah, story mori gitu. Okey, kita nak share satu kisah iaitu seorang sahabat yang mana Sayyidina Mus'ab bin Umar. Kita nak tahu bagaimana kesyahidan dia. Bagaimana kisah kesyahidan dia. Sayyidina Mus'ab ni dia mati syahid macam mana? Macam mana, bagaimana latar belakang Mus'ab bin Umair ni? InsyaAllah. Baik. Okey, siapa yang ada buku, siapa yang ada kitab Fadilah Amal, insyaAllah boleh tengok sama-sama muka surat 100. Muka surat 100, 100, insyaAllah. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk yang memberi salam. Cik Haji Atik, Encik Muhammad Sarif. Silakan. Okay, Kak Sanwati. Ahlan wa sahlan. Baik yang dah hadir. Pakat-pakat. Okay, jangan lupa tekan button share. Okay, ramai-ramai kita sebarkan kebaikan insyaAllah hari Ahad. Waalaikumsalam Kak Siti. Salam sayang dari JB Jaya. Okey, saya pun salam sayang dari Selangor. InsyaAllah. Okey. Jom. Jadi hari ni kisah kita iaitu kesyahidan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Siapa pernah dengar nama Mus'ab bin Umair ni? Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin sesetengah orang ada yang belum pernah dengar. Kan? Jadi kita nak tahu Mus'ab bin Umair ni dia buat apa? Apa yang dia buat sampai dia mati syahid? Okay, kita nak tahu latar belakang dia dulu, kehidupan dia macam mana, sebelum dia mati syahid kehidupan dia macam mana insya-Allah. Mudah-mudahan dari kisah Sayyidina Mus'ab ni kita punya semangat tu insya-Allah. Okey, kita dapat ambil pengajaran sedikit insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam. Silakan masuk ahlan wa sahlan yang dah bersama-sama hari ni dalam solat bacaan hadis. Okey, kita hari ni kita santai-santai je. Sempoi-sempoi kita nak bercerita seorang sahabat. Okey, kematian dia, kesyahidan dia insya-Allah. Okey, waalaikumsalam Kak Hatis, Kak Yonda. Silakan masuk ahlan wa sahlan. Okey, terbaik Kak Sanwati. Mantap dah share. Alhamdulillah. Okey, yang belum share jangan lupa tekan button share. Okey. Ramai ni yang dah share ni. Okey. Kak Fauzia dari JB juga. Ya ke? Allahu Akbar. Okey, Kak Norasya, buku apa? Kitab Fadilah Amal Kak Norasya. Saya tunjuk ya. Buku dia cover warna hitam insya-Allah. Okey. Kitab Fadilah Amal. Okey, kalau siapa nak dapatkan Kitab Fadilah Amal, boleh tekan link dekat bawah. Kami ada stok lagi Kitab Fadilah Amal ni insya-Allah. Nanti boleh sama-sama kita baca hadis. Okey. Okey, jom. Kita tengok kisah Mus'ab bin Umair. Kak Suzana kata pernah dengar. Ya ke Kak Suzana? Mantaplah, terbaik. Jadi, kita nak tengok, jom. Kisah Sayyidina Mus'ab bin Umar. Okay, jom. Okay, baik. Sebelum memeluk Islam, bermakna Sayyidina Mus'ab ni dia tidak dilahirkan dalam Islam. Bermakna sebelum ni dia belum masuk Islam lagi lah. Okey, jadi sebelum ni, okey, dia kata sebelum memeluk Islam, Sayyidina Mus'ab bin Umair ialah seorang pemuda. Maknanya dia muda, betul tak? Seorang pemuda yang dibesarkan dengan penuh kemewahan dan kemanjaan. Kemanjaan gitu. Okey.
Kak Fauziah dah beli kitab ni. Seronok tak Kak Fauziah buku ni? Seronok kan? Banyak kisah, banyak hadis. InsyaAllah. Okay. Jadi Saidina Mus'ab ni dia seorang pemuda. Maksudnya dia muda lah. Okay. Dia seorang pemuda, kemudian dia dibesarkan dengan penuh kemewahan dan dia dipenuhi dengan kemanjaan. Dia dimanjakan oleh family dia lah, oleh keluarga dia. Kan? Okey. Betul tak? Kita jarang dengar sahabat-sahabat yang hidup mewah, yang dimanjakan. Jadi kali ni kita dapat tahu Saidina Mus'ab salah seorang yang hidup dia mewah. Tapi itu sebelum dia memeluk Islam. Okey, kehidupan dia penuh kemewahan dan dia dimanjakan. Kan? Seronok sangat. Alhamdulillah, terbaik. Okey, kemudian beliau ialah salah seorang daripada kalangan pemuda yang kaya. Jadi Saidina Mus'ab ni dia salah seorang yang kaya. Kan? Selalu kisah-kisah sahabat tak ramai yang kaya, betul tak? Tapi Saidina Mus'ab ni dia seorang pemuda yang kaya. Ayah dia memakaikan beliau pakaian yang dibeli dengan harga sehingga 200 dirham. Kaya tak kaya? Kan 200 dirham ni, Allah, pakaian dia kan. Kalau nak ikutkan jenama dekat dunia ni, harga ratus-ratus ni, tak tercapai. Okey, jadi dia sangat kaya waktu ni. Okey, kemudian beliau seorang yang masih muda dan dibesarkan dalam keadaan penuh kasih sayang dan kemewahan. Okey, ini kisah dia sebelum Sayyidina Mus'ab dia masuk Islam. Okey, dia seorang pemuda yang penuh kemewahan, dia muda dan dia dimanjakan. Ayah dia, nak katakan dia kaya tu, sampaikan ayah dia belikan dia baju, belikan dia pakaian sehingga harga dia mencecah 200 dirham. Kalau kita convert kepada ringgit Malaysia, tak silap saya capai 1000 lah harga tu. Okey, InsyaAllah. Okey, kemudian selepas itu barulah beliau telah memeluk Islam. Secara sembunyi. Dia memeluk Islam senyap-senyap. Dia tak bagi tahu keluarga dia. Dia tak bagi tahu sesiapa. Okey. Jadi beliau memeluk Islam secara sembunyi tanpa pengetahuan keluarganya. Tanpa pengetahuan keluarganya pada zaman permulaan Islam lagi. Okey. Jadi Saidina Mus'ab ni dia masuk Islam senyap-senyap. Dia masuk Islam secara senyap tanpa pengetahuan. Sebab pada waktu tu zaman permulaan Islam. Jadi kiranya Saidina Mus'ab ni awal jugalah dia masuk Islam. Sebab waktu ni dia masuk Islam pada zaman permulaan Islam. Waktu ni ramai yang masuk Islam secara senyap. Waktu tu belum terbuka lagi, tak kecoh lagi. Okey. Kemudian ada orang menyampaikan berita tentang keislamannya kepada keluarganya. Ada orang sampaikan pada keluarga dia. Tapi apa salahnya? Dia masuk Islam, bukan dia buat salah pun kan. Tapi ada yang menyampaikan, ada yang bagi tahu keluarga dia masuk Islam. Tapi siapa yang sampaikan tu wallahu alam, tidak diberitahulah. Okey, mereka telah mengikat dan mengurungnya. Masya-Allah. Bila keluarga dia dapat tahu, bila keluarga dia dapat tahu dia masuk Islam, keluarga dia ikat dia. Allahu Akbar, kan. Keluarga dia ikat dia, keluarga dia kurung dia. Kan waktu ini zaman permulaan Islam. Okey, waktu ni orang Islam, bila Nabi sebarkan tentang Islam, ada yang tak boleh terima sebab dia bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Jadi
tiba-tiba Saidina Mus'ab ni dia masuk Islam. Family dia, keluarga dia marah kan tiba-tiba, dan mereka mengikat dan mengurungnya. Kesiannya. Okey. Okey, kemudian dia kata apa lagi? Okey, setelah beberapa hari berlalu, beliau mendapat peluang melarikan diri secara sembunyi. Okey, melarikan diri secara sembunyi. Kak Fauzia. Okey, kemudian hari ni Kak Basada memenangi perbicaraan. Ya ke? Ya Allah. Terbaik Kak Fauzia. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. Jadi satu hari Saidina Mus'ab ni dia sedar. Saidina Mus'ab ni dia dapat larikan diri. Dia dapat larikan diri, tapi dia larikan diri secara senyap-senyap. Okey. Macam mana dia larikan diri? Mengikut tingkap ke? Pintu ke? Okey. Wallahualam. Tapi dia dapat larikan diri secara sembunyi. Kemudian, beliau telah menyertai para sahabat. Okey, telah menyertai para sahabat yang berhijrah ke Habsyah. Okey, waktu dia dapat lari, dia join. Dia join dengan para sahabat berhijrah. Maksudnya dia berpindah ke Habsyah, insyaAllah. Okey, ahlan wa sahlan yang dah hadir, yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis. Silakan masuk, ahlan wa sahlan. Okey, selamat tengah hari saya ucapkan dan juga salam hari Ahad. InsyaAllah. Okey, kemudian sepulangnya dari sana, beliau telah berhijrah pula ke Madinah. Okey, dan telah mula hidup secara zuhud dan serba kekurangan. Okey, bila dia sampai di Habsyah kan, dia ikut satu grup pergi ke Habsyah. Sampai je di Habsyah, dia berhijrah, dia pindah lagi ke Madinah. Tapi bila dia sampai di Madinah, dia mulakan hidup dia secara zuhud. Zuhud itu maknanya apa? Hidup secara bersederhana, serba kekurangan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam Kak Nur Hashimah, Kak Sadiah Abu, silakan masuk, ahlan wa sahlan. Okey, yang baru hadir insya-Allah jangan lupa tekan button share, okey? Tolong sama-sama kita nak sebarkan kebaikan, pakat-pakat tekan button share insya-Allah. Okey, boleh bayangkan tak seorang kehidupan, okey, seseorang yang kehidupan dia dulu mewah. Sangat mewah. Okey, dimanjakan dengan harta, tetapi selepas itu dia berubah kehidupan dia 360 darjah. Wow. 360 darjah ya. Okey, dia berubah terus kehidupan dia secara zuhud, secara sederhana dan serba kekurangan. Itulah dia pengorbanan Sayyidina Mus'ab ni. Okey, pengorbanan dia tinggalkan harta benda demi untuk Islam. Subhanallah kan. Okey, kemudian pada suatu hari barulah dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestilah kena ada watak Rasulullah dalam kisah ni. Okey. Barulah dia jumpa. Okey, bila dia sampai dekat Madinah, barulah dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Nabi sedang duduk. Kemudian Sayyidina Mus'ab radhiyallahu anhu yang hidup dalam kesempitan telah lalu di hadapan baginda. Okey. Waalaikumsalam Kak Kamisa, silakan masuk. Okey. Jadi waktu tu dia lalu dekat depan Nabi. Okey. Beliau agak-agak kehidupan dia mewah, pakai baju. Okey. Pakai baju pakai baju ratusan dirham. Agak-agak sekarang waktu dia hidup serba kekurangan, bagaimana pakaian dia. Kan? Kemudian beliau hanya memakai sehelai kain yang telah koyak. Kesian tak kesian kan? Okay? Boleh bayangkan tak seseorang yang berkorban demi agama, Masya Allah.
Okey, dia hanya memakai sehelai kain yang telah koyak di beberapa bahagian. Salah satu bahagian yang koyak itu telah ditampung dengan kulit kerana tidak kecukupan kain. Okey. Dia bukan sahaja memakai pakaian yang kurang, okey, yang orang bahasa kasarnya yang buruk lah, okey, tetapi malah baju tu terkoyak. Ada koyak sini sikit, koyak sini sikit, kan. Jadi dalam pada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan keadaan beliau pada suatu masa dahulu serta keadaan beliau pada ketika itu sehingga mata baginda digenangi air mata. Masya-Allah. Okey, jadi bila dia jumpa Rasulullah, jadi Rasulullah pun tahan dia. Kan Rasulullah tahan dia. Jadi Saidina Mus'ab ni pun dia ceritalah dengan Rasulullah bagaimana kehidupan dia sebelum dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, keluarga dia tahu, keluarga dia kurung dia. Dia lari secara sembunyi. Okey, jadi dengan kisah tu sampaikan Nabi kita menangis. Allahu Akbar. Lembut tak lembut hati Nabi kita ni. Okey, Masya Allah, sampaikan Nabi menangis dengan kisah Sayyidina Mus'ab ni. Okey. Kemudian dalam peperangan Uhud. Okey, dah beberapa hari lama kemudian dalam peperangan Uhud. Maksudnya Saidina Mus'ab ni pun dia join. Okey, dia sertai peperangan Uhud. Okey, dia masuk juga dalam peperangan Uhud. Okey, bendera orang Muhajirin dipegang oleh beliau. Okey, bendera orang Muhajirin dipegang oleh beliau. Waktu perang tu, Saidina Mus'ab dia ditugaskan untuk pegang bendera. Okey, senang tak senang sebenarnya tugas nak pegang bendera ni? Kan? Ada tak dekat sini waktu sekolah dulu, waktu nyanyi lagu Negaraku, kena naikkan bendera Malaysia tu. Agak-agak senang tak senang? Kan? Kita nak kena naikkan bendera ikut tempoh lagu kan? Kan kalau laju sangat kan? Pelik pula. Lagu tak habis tapi bendera dah naik sampai ke atas. Kan? Jadi senang tak senang sebenarnya nak jaga bendera ni? Kan kita tengok. Okay, walaupun tugas Saidina Mus'ab ni dekat peperangan Uhud ni, dia hanya pegang bendera sahaja. Tapi kita tengok dugaan dia, cabaran dia pegang bendera ni macam mana. Okay. Jadi apabila orang Islam bertempiaran lari dalam kebingungan, beliau masih tetap teguh berdiri. Masya Allah. Bayangkan orang yang tidak dilahirkan dalam Islam tetapi dia punya keislaman dalam diri dia sangat kuat. Okay, waktu tu orang lari bertempiaran. Okay, waktu tu dia bingung kenapa orang lari kan. Kita kalau tengok orang lari kalang kabut, kita ikut tak lari kan? Yelah, tiba-tiba lari kan. Takutlah. Kan? Tapi Saidina Mus'ab ni dia berdiri teguh ni. Berdiri setia memegang bendera tu. Masya Allah. Allah Akbar. Okay. Silakan masuk ahlan wa sahlan yang baru join, yang bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ni. Ahlan wa sahlan saya ucapkan. Okey, insya-Allah selamat tengah hari dan salam hari Ahad insya-Allah. Okey, kemudian waktu dia pegang bendera ni tiba-tiba. Tiba-tiba. Okey. Okey, tiba-tiba Kak Fauzia. Lelaki yang sekarang ni tengah strok sakit sini. Ya ke? Alamak, kesiannya. Allahu Akbar. InsyaAllah moga semua dipermudahkan. Amin. Okey? InsyaAllah. Okey, lepas tu tiba-tiba dia tengah pegang bendera ni, tiba-tiba seorang kafir telah menghampirinya. Agak-agak orang kafir ni nak buat apa dekat dia? Okay. Seorang kafir telah menghampirinya lalu memotong tangan dia. Allahu Akbar. Okay, orang kafir tu potong tangan dia dengan
pedang. Bukan dengan pisau tapi dengan pedang. Supaya bendera itu jatuh. Besar tak besar dugaan ujian Saidina Mus'ab ni. Walaupun dia pegang bendera sahaja. Okey. Jadi waktu tu dia pegang bendera, tiba-tiba orang kafir datang dekat dengan dia. Lalu potong tangan dia dengan pedang. Sampaikan bendera itu jatuh. Kenapa? Kenapa orang kafir nak jatuhkan bendera tu? Kan? Untuk menandakan kekalahan yang nyata bagi orang Islam. Dia nak tunjuk orang Islam ni dah kalah. Jatuhlah bendera tu, kan? Tapi apa Saidina Mus'ab buat? Adakah dia lari? Adakah dia lari? Adakah dia patah semangat? Kemudian beliau segera menyambar bendera itu dengan tangannya yang lagi satu. Masya Allah, kan? Sebelah tangan dah dipotong tadi. Tapi dengan kesungguhan. Okey, keislaman dia sangat kuat. Dia pun bangkit. Dia bangun. Dia ambil bendera yang jatuh tadi dengan tangan dia yang lagi sebelah. Okey. Kemudian musuh itu turut memotong tangannya yang sebelah lagi. Tadi sebelah tadi dah dipotong. Okey, sebelah lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Dua-dua belah tangan dia telah dipotong. Jadi, kalau dah dua-dua belah tangan dipotong, macam mana dengan bendera? Okey, macam mana dia angkat bendera tu lagi? Adakah dia putus asa dah? Dua-dua belah tangan telah dipotong. Kemudian beliau telah merapatkan dua lengannya ke dada. Okey, boleh bayangkan. Okey, dia merapatkan dua lengannya. Maksudnya, kalau tak silap saya, dia potong sampai siku. Okey, dia potong sampai siku. Kemudian, dia rapatkan lengan dia. Dia rapatkan lengan dia dekat dada. Okey, dia rapatkan lengan dia dekat dada. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia buat macam tu? Dan dia menahan bendera itu supaya tidak jatuh. Masya Allah, kan? Kalau kita ni, kalau ditengok kan, bendera je pun. Kan? Bendera je pun. Tapi Masya Allah, semangat dia, kesungguhan dia untuk berjihad ni. Okey, dia tahan ni. Dia tahan dengan dua lengan dia. Supaya bendera itu tidak jatuh. Kemudian, okey, musuh itu memanahnya sehingga menyebabkan beliau gugur syahid. Nampak tak kesungguhan Sayyidina Mus'ab ni? Okey, jadi bila dua belah tangan dia dah tak ada, dia tahan dengan lengan dia. Waktu tu musuh Islam orang kafir dia geram. Terus dia panah Saidina Mus'ab ni. Jadi dia pun gugur syahid. Okey, dia mati syahid. Okey. Selagi hayat di kandung badan, beliau tidak membiarkan bendera itu jatuh. Kesungguhan dia ni. Okey, dia tak akan biarkan bendera itu jatuh. Jadi, selepas kesyahidannya, barulah bendera itu jatuh. Kan? Bila Sayyidina Mus'ab dah syahid, jadi bendera itu pun jatuh. Tetapi bendera itu terus diangkat oleh sahabat yang lain. Okey, bendera itu terus diangkat oleh sahabat yang lain, kan? Waktu itu Islam belum kalah lagi. Tapi takkan bendera Islam dah jatuh. Kan? Jadi sahabat yang lain angkat bendera itu. Okey, apabila tiba saat pengkebumian, okey, dah ni selesai peperangan, tiba saat pengkebumian, beliau hanya mempunyai sehelai kain kecil yang tidak cukup untuk menutupi keseluruhan badannya. Okey, apabila kepalanya ditutup, kakinya akan terdedah. Okey, kain tak cukup, kain tak berapa nak besar, kain kecil. Okey, kalau tutup kepala, nanti kaki dia terdedah. Okey, tapi kalau dia
tutup kaki, kepalanya pula yang terdedah. Okey. Sebab kain tak cukup. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, tutuplah kepalanya. Tutuplah kepalanya dengan kain itu dan tutuplah kakinya dengan daun-daun izkhir. Okey. Jadi maknanya kain tu Nabi suruh tutup tutup kepala guna kain dan bahagian yang lain kaki tutup dengan daun. Okey, insya-Allah. Jadi daripada kisah Sayyidina Mus'ab ni, apa yang kita boleh pelajari? Apa yang kita boleh dapat daripada kisah ni? Okey, inilah pengakhiran kehidupan seorang yang telah dibesarkan dengan penuh manja dan mewah. Masih ingat tak sebenarnya Sayyidina Mus'ab ni dulu macam mana? Kan dia manja, dia kaya, mewah. Okey, beliau pernah pakai pakaian yang berharga sehingga 200 dirham. Tetapi pada hari pengkafanannya, beliau hanya memiliki sehelai kain yang tidak pun cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Masya Allah, kan? Okey. Jadi dekat sini dia kata walaupun kehidupan seseorang itu dia mewah, tetapi waktu pengkafanan hanya sehelai kain kafan. Hanya kain kafan sahaja, kain warna putih tu. Okey. Tapi daripada kisah Sayyidina Mus'ab ni, sampaikan kain tu tak cukup nak tutup seluruh tubuh dia. Okey, begitu sekali kesungguhan beliau, masya-Allah. Dia sanggup tinggalkan kemewahan dia, okey, kehidupan dia yang dulu untuk Islam, masya-Allah. Okey, jihad sangat. Okey, semasa beliau hidup, beliau tidak membenarkan bendera itu jatuh ke bumi. Sungguh pun kedua-dua belah tangannya telah dipotong. Kan? Namun beliau masih tidak melepaskan bendera itu. Masya-Allah, Allahu Akbar. Okey? Sangat orang kata semangat Sayyidina Mus'ab ni sangat tinggi dengan Islam. Sangat sayangkan Islam, masya-Allah. Okey, beliau ialah seorang yang dibesarkan dengan penuh kemewahan. Okey, namun kemudian iman. Okey, iman dalam hati para sahabat begitu utuh sehingga menyebabkan mereka meninggalkan segala-galanya. Masya-Allah. Okey, wang ringgit, kerehatan dan kesemuanya ditolak tepi untuk menyempurnakan tuntutan iman. Masya-Allah. Okey. Jadi waktu tu para sahabat keimanan mereka sangat utuh. Nak berjuang demi Islam, masya-Allah. Allahu Akbar. Okey, mereka sanggup tinggalkan semua kemewahan. Okey. Jadi alhamdulillah, jadi itulah kisah salah seorang sahabat Nabi iaitu Sayyidina Mus'ab. Okey, seorang yang sebelum dia masuk Islam dia sangat kaya. Dia kaya, dia dimanjakan, okey, sampai pakaian dia ratus-ratus dirham. Okey, kemudian dia masuk Islam. Okey, kemudian kehidupan dia berubah. Kan? Kehidupan dia berubah, tapi dia tak mengeluh. Dia tak menyesal pun dia tinggalkan semua kemewahan tu. Sebab dia percaya, dia yakin dengan Islam, masya-Allah. Okey. Kemudian dengan jihad dia, dengan iman dia yang utuh, dia sanggup ni walaupun bendera, tapi dia tahan bendera itu sehingga dia mati syahid. Allahu Akbar, masya-Allah. Okey. Jadi itulah kisah seorang sahabat Sayyidina Mus'ab, insya-Allah. Okey. Okey, alhamdulillah. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih yang dah bersama-sama. Okey, yang dah bersama-sama dalam solat bacaan hadis hari ini, insya-Allah. Okey, sama-sama insya-Allah kita doa sama-sama semoga kita semua berada dalam golongan yang memperjuangkan Islam.
berada dalam golongan yang sentiasa ni berjihad untuk Islam. Walaupun kita tak ikuti peperangan, tetapi kita tegak menegakkan Islam, insya-Allah. Okey, semoga kita semua dikurniakan syafaat Nabi Muhammad, dikurniakan syafaat Al-Quran, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan kita semua dikurniakan syurga Firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi sempoi-sempoi sahaja, insya-Allah, kisah seorang sahabat Saidina Mus'ab. Kan nanti bila dengar je nama Saidina Mus'ab bin Umar, kita tahu dah salah satu kisah dia, kehidupan dia macam mana. Okey, terima kasih lagi sekali saya ucapkan yang dah bersama-sama hari ini, yang dah komen, yang dah share, yang dah like. Alhamdulillah, masya-Allah, terbaik-terbaik semuanya. Okey, insya-Allah. Baik. Baik, ada yang ahli baru, insya-Allah saya ucapkan mana yang baru. Mungkin ada yang baru dalam ni, saya ucapkan selamat datang. Okey, dalam bersama familymengaji.com. Okey, jangan lupa untuk follow page kita. Okey, Teknik Mudah Baca Quran. Follow dan juga like, insya-Allah. Dan juga jangan lupa masuk grup Telegram kita. Okey, grup Telegram kita, insya-Allah ada link di bawah. Okey, nanti dalam grup Telegram macam-macam kita bagi tahu info, promosi ke, tentang kelas, tentang program, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, terbaik semuanya, insya-Allah. Okey, jom. Dah nak masuk Zuhur, insya-Allah, jom kita tutup salat hari ini dengan tasbih kafarah serta suratul As. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi ghusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam salat bacaan hadis 12.30 tengah hari. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.